الباب الثاني في رياضة النفس ومجاهدتها. Bermula bab yang kedua pada menyatakan kaifiat menyucikan akan nafsu amarah, yakni menyucikan akan hati daripada sifat kejahatan dan daripada segala perangai yang kesilaan, dan memerangi akan nafsu amarah dan melawan akan dia supaya tidak masuk dalam maksiat yang batin itu dalam hati, dan supaya berperangai dengan perangai baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'lam anna lin-nafsi raza'ilun la budda min tanqaiha faqat biatiha anha fabidhalika taqilu ila sa'adatil abad wa jawalillahi ta'ala laqad arabta lima sabaqa dhikru. Artinya maka ketahui olehmu wahai orang yang bertindak kemenangan dalam dunia dan dalam akhirat, bahwasanya bagi nafsu yang amarah itu beberapa sifat kejahatan. Tak tiada daripada memelihara akan dia daripada sifat kejahatan itu dan menyucikan akan dia daripadanya. Maka dengan demikian itu kau sampai kemenangan dalam akhirat selama-lamanya dan dapat hampir kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian telah ketahui dengan barang yang dahulu sebut itu. Dan kata Syekh Waliyur Rahman Sayyid Syekh Muhammad Al-Tamani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya bernama Subhatul Ilahiyah fi Suluki Tariq Al-Muhammadiyah, Ya'lam ayyuhal murid al-muwaffiqus sa'id anna al-qawma ajma'u ala anna al-mujahadata la budda minha fi Suluki Tariqatil Muqarrabin الأخيار الذين سيئاتهم سيئاتهم حسناتهم عند الأبرار مستدل بذلك بالكتاب والسنة. Artinya ketahui olehmu wahai segala murid yang diberi taufik, yang bertindak kemenangan dalam dunia dan akhirat, bahwasanya kaum ahli sufiah muafakat bila mereka itu atas bahwasanya mujahadah yang memerangi akan nafsu amarah bisu itu dan melawani akan nafsu itu, tak tiada daripadanya dalam menjalani akan jalan orang yang mukharrafin, yang ikhtiar, yang adalah kejahatan mereka itu kebajikan pada orang yang abrar. Padahal mengambil zamir mereka itu bagian demikian itu dengan kitab ini Quran dan Sunnah yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita masuk bab yang kedua. Bab yang pertama ini yaitu dalam menerangkan berkaitan dengan masalah nafsu. Hari ini cara-cara melawan pula nafsu. Bab yang pertama itu menceritakan keajaiban hati. Masuk bab yang kedua yang menceritakan bagaimana riyadhah. Riyadhah ini latihan. Latihan kita, mana kita perkara-perkara yang kita perlu lakukan untuk memerangi apa namakan nafsu kita. Nafsu ini ibarat budak-budak kecil. Kalau tak lillah, dia menyusul budak tua. Budak yang ini dia akan putus, dia buka batu dulu. Ambil air itu sapu pada detik makhluk. Barulah budak tak dulu berhenti. Kalau tak ada tak buat kerja itu, kata ketua beliau. Kerja rumah kedai. Nafsu kena juga. Nafsu tak mau bangun malam. Kita biar nafsu ketua kena mati tak bangun malam. Nafsu tak mau baca Quran.
Kalau kita tak lawan lebih, sampai mati. Kalau kita perang. Ya. Mesti mudah aja. Mesti berperang. Lawan dengan nafsu itu. Macam mana cara berperang? Apa senjata dia, apa alat dia, apa kakak dia, apa strategi dia. Semua ini kita buat dari bongkar. Kalau kita punya air yang anudin, itu semua oleh siapa? Paman yang kita punya kata-kata. Al-Bab Ustani. Bermula bab yang kedua. Bab ni pintu. Dia pintu. Pasal itu jendela tingkap. Pintu dia sikit tingkap yang banyaknya. Satu pintu kalau tingkap sampai 10. Jadi mana kata bab ni tajuk besar. Pasal ni tajuk kecil. Ceraya-ceraya di bawah ada. Bab haram. Macam bab suci. Dan di bawah tu ada pasal wudu, pasal mandi, pasal najis. Itu dia punya pasal-pasal ceraya-ceraya dia. Jadi kita masuk bab yang kedua. Apa al-bab Islami? Bermula bab yang kedua. Riyadatin nafsi. Iaitu pada menyatakan riyadhah. Riyadhah ini mana kata? Kita melawan nafsu itu riyadhah. Macam orang nak berlari. Dia nak berlari. Bukan hari yang nak tokak, dia baru dia berlari lah. 3-4 bulan dia dah berlari lah. Berlari tu riyadhah. Sebelum hari dia berlari tu, dia masuk dalam lari tu, 2-3 bulan lagi dia dah riyadhah lah. Dia dah latih. Ada nama latihan. Riyadhah. Kita pun sebelum masuk Ramadan, kita berlatih. Bulan Rejab kita masuk. Kita latih dah. Bulan Syaban kita latih dah. Macam apa Nabi SAW kata, potong hadis dia, Inna Rajabah Syahrullah. Syahbana Syahri. Ramadana Syahrul Mutati. Nabi kata, semua dah Rejab tu bulan Allah. Syahban tu bulan tu. Ramadan bulan sunat tu. Jadi 3 bulan ni masing-masing ada pilihan. Jadi nak sampai Ramadan tu, itu bulan Rejab dulu. Ada Rejab, berubah Syahban. Tak berubah Ramadan. Jadi kalau bulan Rejab, kita puasa seminggu, 2 minggu. Dari Syahban, puasa lebih sampai 3 minggu. Nabi Ramadan. Ini Rejab, tak puasa. Syahban, tak puasa. Ramadan, baru dah puasa. Yang tidak tunggu Allah. Cok kodok. Di hujung. Tak lagi pada minggu, ni goreng. Berpulang ayak lah. Ayak sirap. Memang air ni. Minum air. Dia tiga. Semua pun. Satu kali lagi, imam pakai Quran pula. Baca banyak-banyak. Dia juga kali lagi, imam ada tiada imam. Baca banyak. Kita ni dalam bulan Ramadan, kira dia panas. Bulan Rejab tak tahu. Jadi. Mana kita masuk Ramadan, kita dah steady lah. Kalau kita dah steady lah, akan sedikit pula. Kalau kita bangun malam, kita baca Quran, kita darul, boleh itu, boleh ini. Kita dapat riyadhah. Ini berada kita Rejab, dan sampai tu riyadhah. Nabi kata apa? Kullun nasi hijau yaumil qiyamah. Semua manusia lapar pada hari kiamat. Semua manusia lapar. Siapa yang tak lapar? Dia yang anbiya wa ahli. Yang tak lapar itu nabi-nabi dan keluarga mereka. Ahli keluarga nabi itu tak lapar. Siapa lagi yang tak lapar? Waktu ilmu raja. Orang yang puasa belajar banyak kan Ramadan. Orang puasa belajar Syahban Ramadan dia tak lapar pada hari kiamat itu. Bakin tahu supaya mereka kenyang. La su'alahum wala makan. Mereka tak lapar, mereka tak lapar. Nabi yang belum puasa bulan Rejab itu saya puasa tak. Dari tadi 15 makruh. Mana yang nak puasa lalu 3 hari sebelum ni, bulan 15 itu ada puasa tak itu? Tambah sikit lagi. Mari Syahban lebih lagi. Ramadan jadi. InsyaAllah. Tak nak lawan namun. Tak lagi dia kubur dalam tak tu. Kalau dia akan mampu ya. Riyadhah memang riyadhah nafsi. Dia latih nafsi wa muja ada pihak yang muja ada dengannya. Kena muja ada, kena berperang, kena lawan nafsu ni kena lawan. Kalau dia tak lawan dia besar, habis dia tawan yang kita. Itu disebut oleh Allah Ta'ala, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Tak kau lihat Muhammad, orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Artinya dia sembah nafsu dia. Al-Ghazali kata, kalau Allah kacau kepada kamu lihat kami manusia yang rokok dan hidup di tanah. Apa nafsu kata dia itu? Dia tak tahu nafsu. Dia kata, tapi yang dipuji ini bongkar. Dari di mana? Apa benda ini? Dia kata dia apa benda. Kenapa? Yang di mana? Dia dapat ini. Dia kata. Jadi dia apa? Kau tak tahu ibu dia. Yang kita baca itu tak tahu ini. Wah, itu tak ada. Saya kata rakyat miskin prihatin juga. Dia tanya dia apa ini. Bermula bab yang kedua pada menyatakan kaifiat menyucikan akan nafsu amarah. Suci macam mana? Kenapa nafsu ini suci sebagai kotor? Dia kotor dengan sifat-sifat mazmumah. Riaknya, orang hidupnya tak kabur, sombong. Semua ini sifat-sifat mazmumah yang tak layak sangat bagi kita yang beribadat kepada Allah. Tak layak memiliki sifat-sifat. Kena cuci hati daripada sifat mazmumah ni, baru boleh masuk mengajar Allah Ta'ala. Jangan kata najis juga, kita ada seperti satu suci. Kita ada untuk apa? Allah tak izin kita duduk dalam rumah. Illa akhir sabil, lintas boleh. Duduk tak boleh, hati tak kita benar. Allah tak izin orang ada hadas, baca Al-Quran. Sentuh tak boleh, baca pun tak boleh Quran. Dan tambah suhu kita sumpah haru, tak boleh sentuh Quran tu. Mereka orang yang bersuci. Kalau kita bayang, kalau kita berhadas pun masuk masjid pun tak boleh. Nak baca kitab Allah pun tak boleh. Macam apa kalau kita berlumuran dengan dosa dan dosa. Dengan maksiat, wahid dan batin. Macam mana nak masuk mengajar Allah Ta'ala? Kalau kita tak mampu nak mengajar, nak bangun malam, tak boleh. Kita nak berpuasa runat, tak boleh. Nak baca Quran, tak boleh. Sebab Allah tak kenalkan, Allah tak hadir Allah. Haramkan kita ni masuk mengajar dia. Sebab kita penuh dengan dosa, maksiat. Penuh dengan kata dosa-dosa panggil dan batin. Itu dengan suci. Kerana suci. Sebab Nabi SAW nak mengajar Allah, dibelah dulu dada-dada. Dibasuh dulu dengan Islam. Bukan dada Nabi terkotor dah. Satu pengajaran. Nak mengajar Allah ni, dia kena suci. Dia kena menjalani proses kafiah. Tak kami, tak lihat. Dalam isi dan dada Nabi itu, iman, makrifat, yakin dan sebagainya. Tak boleh masuk makrifat, tak boleh masuk yakin, tak boleh masuk segala rahsia-rahsia dalam hati. Kalau hati itu penuh dengan sifat mazmumah, kena suci. Barulah berjalan, sorry. Barulah tak berjalan. Jalan-jalan. Subhanallahi al-Qur'an bi'abihi jalan. Berjalan itu waktu malam. Sehingga boleh jalan, tapi yang pentingnya malam. Orang tanya, kenapa Nabi Isra malam? Itu kena diam dia mana? Abu Lahab tengok orang, dia berdekat. Allah pilih malam. Jadi Isra jalan malam. Jadi orang yang kuat bangun malam, menghidupkan malam. Orang inilah yang dapat menjadikan diri dengan Allah Ta'ala. Waktu malam. Ini adalah maksudnya Allah bila masjid Allah. Orang yang jalan masjid. Bukan semua yang masjid malam. Masjid ke masjid. Masjid ke markas. Ini jalan tak baik. Tak elok mana. Bagaimana kita mensucikan dari nafsu amarah. Nafsu ni tak buang lah. Cuma suci lah. Nafsu tak bebas. Jangan buang nafsu. Sebab nafsu tu dia salah satu anggota kita. Dia duduk dalam diri kita. Dia bahagian daripada kita. Tak boleh buang. Buang nafsu macam buang kepala. Buang tangan, buang kaki. Okey kita. Bukan kita buang, kita cuci. Kita kotor-kotoran. Sehingga mana kata nafsu tu dia bersih. Kalau peringkat nafsu berlalu ilmu semakin senang. Nafsu yang senang. Nafsu yang senang cakap kita. Kita tak boleh buang sebab dia kenderaan kita. Macam kenderaan kita pergi tinggal kita dia jawab. Ada orang kata kita bawa kita. Ada orang kata kita bawa kita. Kita bawa kita. Siapa bawa ada apa? Nak kata kita bawa kita boleh. Nak kata kita bawa kita boleh. Kita kata apa? Kenapa kita bawa kita? Kita buat beda.
Kita tak jalan pun dia kata yang jalan kita tak jalan. Yang kata kita bawa mereka. Ya. Kita kontrol semua. Ni laju yang kita kontrol, break yang kita kontrol, gear yang kita kontrol. Kita nak berhenti dia kena berhenti, kita nak laju dia kena laju, kita nak bola dia kena bola. Ada kita nak bola dia sama. Kalau kat di bawah kita nak bola kena pada dulu. Aku tak mau dia kata. Ini dia kata apa? Kita tu jenak dekat kita. Nafsu tu semua dia jenak dekat kita. Jadi kita jenak dekat dia. Sampai dia cuma kita boleh perintah dia. Kita nampu amal. Ya. Yang ini menyuci akan hati adalah kitab kejahatan. Dan daripada berarti perangai yang masa kecelakaan. Kita jahat, takabur, rujuk, riak, Pomo halubo, kita kena buang berhati kita tak buang. Perangai yang masa kecelakaan, perangai yang tak elok, celak oleh siapa? Perangai suka bohong. Nampak dia wani tau. Nampak wani, nampak bukan tempoh lepas ni, nampak ni macam 5 orang. Dia bukan tu. Dengar cakap semua Afrika, semua ikut Malaysia. Tapi juga ikut kita. Tapi dia jiwa macam tikui. Jiwa betul-betul macam tikui. Tengok cakap macam rimau. Tapi dia punya hati macam kuat. Orang nak berjalan, dia tak dapat. Nak suruh nak jalan dengan negara, nak pergi ke dalam negara, bukan buat kita. Nak terang, kita rendah kat tu, tapi tak balik. Nak bagi apa lah. Kita banyak kerja lagi. Jatuh macam tu. Dia terang, habis mana terang dia, apa tak tahu, dua polis. Macam kita tak ada negara lain tu, dua besar lagi. Negara lain tu, tak mana dengan kita. Amerika pun ada demonstrasi, dan ada demonstrasi tak ada masalah pun. Kita punya orang nak betul-betul ini tak bersih ni, dia tak bagi tahu ada demonstrasi kita. Ni apa kerja? Kami nak pergi belakang ni, 9:07. Dia takut. Orang nak buat kerja tak bersih, tak buat pencuri, nak masuk rumah tu tak beritahu. Aku nak datang rumah apa bulan. Tak ada lah. Dia jadi takut. Okey, lepas tu bawa ni. Apa dia takut ni? Maka tu saya mudah-mudahan dia kata apa yang dia cerita dia. Ini kita nak bawa lubu. Orang Perak nak kat apa tu? Langok nak kat 20,000. Tiba-tiba bawa lubu tapi ya ni dah tak mau ni. Jangan takut. Baca saya tu tak mikir takut. Jangan takut. Kita tak bawa kan. Tapi sudah benar. Dia tak boleh tanda tuan. Kalau satu urus dulu jawapan dan lengkap ini. Lepas itu tuan dia kena beri makan nasi bungkus. Tuan banyak kan? Tengah hari juta nasi bungkus. Petang juta. Dia kena. Kita putih je beri tak. Kita kena putih beri tak. Kalau macam kita beri tak. Jangan takut. Apa tu? Apa tu? Saya tak ada dapat, saya kata turun lagi turun. Ketua ulama kata wajib turun. Kalau saya pun malam kalau turun lagi itu dia tak buat apa-apa, tak apalah. Kalau dia takut turun lagi aku, awal. Dia takut kalau dia tak awal. Tapi dia takut kalau turun lagi, aku kau dia, aku tak mau. Aku tak mau dia turun, tak mau dia turun. Dia tak takut turun, tak takut dia. Nak tahu apa ni saya. Kita nak jalan pelan-pelan, nak jumpa aku, pemimpin kita nak terang memorandum, nak balik. Ya manusia. Tak mana tak kita lari. Panggil yang masa kecelakaan yang dicegah oleh syarah untuk kita nak buang panggil. Nak buat orang ni itu kena buat. Jadi panggil yang baik. Boleh ubah tuan, tak boleh. Tapi tuan cara ubah dia pelan-pelan. Tak boleh mengejut. Sikit-sikit pelan-pelan, insya-Allah. Kita tak biasa bangun malam. Kita nak ubah orang ni jadi bangun malam. Jadi insya-Allah
Kalau bangun duduk pinang, bangun tengok. Boleh. Asal siap logik. Mula-mula ni mana beri tidak tu, nama-nama tak apa, insyaAllah boleh. Apa-apa pun yang menjajah. InsyaAllah boleh. Dan daripada segala panggil bakal pikiran yang memerangi akan nafsu amarah. Orang tu lah mana? Awak ni ikut cakap dia. Nafsu amarah ni apa? Makan mau banyak, hidup mau rendah, cakap mau berapu. Kurang. Sebab mereka nafsu ni, bila orang kata Imam Ghazali macam mana nak menjinakkan nafsu. Imam Ghazali kata nafsu ni dapat dijinakkan dengan kurang makan. Kerana mereka binatang liar. Dia liar macam mana pun boleh dijinakkan dengan syarat kurang karubut. Kurang karubut. Dan kurang karubut dia jinak. Betul tak? Ayam, dia belah ayam. Ya. Belah ayam. Pasal dia jinak, dia tak boleh jinak. Cuba kita bagi nampak kata isi. Nampak, kita boleh makan pagi, buka makan tengah hari. Lepas zuhur baru boleh makan. Dia jinak apa? Dia mahu dia beri kita orang yang bau kita. Kita pegang dia pun tak lagi kan? Kenapa dia jinak? Sebab dia lapar. Kita bagi dia makan kenyang. Dia tak tahu pergi. Dia panggil, woi, ini yang ini tuan harap. Dia kata borang. Ayam kata borang. Satu dulu. Kalau dia lapar, dia di sini. Lepas itu kalau tentang haji puasa dunia, insyaAllah. Kita kuat buat ibadat. Mudah ada jawapan dunia. Nama memandang mudah. Ada ibadat. Cukup mudah. Nafsu dia kenyang, dia lihat. Dia lihat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana cara kita nak memerangi dia, nak lawan dia. Kadang-kadang kesian di luar, dia tengok orang berdua. Dia rumah sampai dah 70, 80. Mesti tak boleh bagi lagi. Surau tak boleh bagi lagi. Maka dia ditawar oleh nafsu dia. Tapi dah tua pun tak mau buat ibadat. Mati dah kan. Bila dia. Saya kena lawan, jangan biar dia. Supaya hilang ke dalam maksiat yang bangsa batin itu di dalam maksiat-maksiat yang bangsa batin. Seperti takabur atau maksiat itu. Dia kata takabur itu memang itu macam yang di belakang. Riak, tuju, omong halupa. Ini semua maksiat batin. Hasil daripada kita ini datang buat berbagai-bagai kesihatan yang dibuat. Jadi orang yang mana kata riak tak maksiat yang batin ini insyaAllah dia elok akan diperhentikan insyaAllah. Dan supaya kita dengan kita memerangi nafsu ini perangai baik kita bertukar. Apabila kita dah berjaya kita menghilangkan dari diri kita tak takabur, barulah datang tawaduk. Kita berjaya kita menghilangkan riak, baru dia datang ikhlas. Bila kita berjaya pada buang dalam perangai jahat seperti sombong, baru dia datang qanaah. Hilang mazmumah, baru mahmudah boleh masuk. Lagi mereka mazmumah itu berbahagia dalam diri kita, sama sudah tujuan dia, mahmudah tak dapat masuk. Ada itu tujuan 2000 sembuh, rombongan. Itu kita tengok dalam malam merah pun 2 gulungan. Satu gulungan ni dia buat baik. Dia bercucuk tanam, turun gulungan. Sekali tanam, tuan turun. Lalu tengok lagi cium bau bau wangi, berkumpul masih kok. Ini orang yang berjuang Islam dan akhirat. Yang lain tu, Nabi tengok apa? Nabi tengok nampak hati gaduh di tengah jalan. Tak apa lalu semua ada. Habis orang bawa ke bagi orang. Apa ni Muhammad Jibril? Umat Tuhan Allah. Dia kerja dia menghalang kerja takwa. Maka bulan bina sudah tengok. Berapa lama bulan bina berhenti dari Bandung. Bila kita wanita, alhamdulillah banyak ada beli-beli di Bandung. Bila kita melihat bulan bina nak buat apa ikan dia tahu pada macam apa pilihan raya pilih. Bukan maksudnya nak menghina agung tak, tapi belum agung maksudnya arahan kita dah dengar. Pemimpin Amno kata apa? Oh ini dah ayah kita belah dengan apa kita tahu. Tentu yang paling tahu tentang masyarakat tempat tu kan itulah. Lagi anak kalian ni pilih kita baca masjid.
Dia ada kisah. Jadi UMNO yang lagi. Macam pada itu. Di mana pengurusi masjid. Ketua UMNO. Ketua UMNO jangan. Kata polis. Polis kata, dia cuma polis. Kaki juri ya. Kaki minum, mabok. Polis berheran. Tapi anak ada yang dia siapa yang layak mengambil masjid. Bukanlah kena hina agung lah. Tapi sebelum agung, anak jadi nak berjalan. Apa namanya, yang sempurna, yang tak sempurna. Tapi azal. Oh, dia berkata, ini dalam Allah, ini barat. Dah barat, apa dia jaga ya? Ini berjalan, dia berapa orang? Jangan takut, dia ayah masjid. Jadi betul. Lagi kan orang kerja itu dalam ramai demonstrasi habis dia lawan dia lagi apa dia pada cuma kalau datang 300,000 kira seorang kali lah tapi dia yang kali 300,000 jadi dia mana aku potong beli gambar ni. Lagi ramai kali, lagi ramai jauh. Boleh buat yang tak faham, tak boleh gila ngomong. Dia bukan ahli dia, tak ada tiga dalam dia. Baca dia baca kurau. Nak kami sama nanti. Bak maulah beri bintang dia. Dia dia orang malu. Bagi apa dia boleh? Apa polis ramah kita? Biasalah kita tetap pada muka tahun ini. Kita cakap ada begini dalam aku pula. Jadi mana kata semua nafsu lah, tuan. Supaya bilang maksiatnya bapak dalam hati itu. Supaya berperangai yang baik. Baru boleh jadi pagi yang lain. Lepas bercakap, berbongkong, berbuang berdiri, barulah akhlak ada itu. Ulang maha muda. Barulah kita berkhabar, syukur, repot, cakap yang begini. Tapi kita dah tunggu-tunggu. Buang mana yang tak elok daripada hati kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'alam anna linnafsi azrailun la budda min tanqaiha wa tahdiyatiha anha wa bidzalika tasil ila sa'adatil abad wa jiwarillahi ta'ala faqad arafta lima sabaqa zikr. Artinya mengetahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan dalam dunia dan dalam akhirat. Bahwasanya bagi nafsu yang amarah itu merupakan sifat kejahatan yang tak dapat jaga daripada memelihara akal dia daripada sifat kejahatan itu, yang menyucikan akal dia daripadanya. Maka dengan demikian itu kau sampai kemenangan dalam akhirat lama-lamanya yang dapat hampir kepada Allah Ta'ala. Sebuahnya pelanggar ketahui dengan barang yang dahulu sebutnya itu. Dulu Imam Ghazali sebut secara umum berkaitan dengan sifat-sifat nafsu amarah ni. Nafsu amarah dengan lihat apa yang fikir kita ni dia kepala dia fikir dapat jahat. Dia dapat jahat. Dia tak amal baik. Tapi yang lagi tengok kepala tu, jangan tu kepala berbaju ni jadi orang tambah kuliah. Maka tu ada lagi tengok orang dia ada kunci dia. Untuk dia. Tanpa kunci lagi. Apa ni boleh umat Tuhan buang. Bawa ada yang ketat. Bukan ada yang ketat ini lama, ini baru. Dia ada yang ketat ini bersama. Zaman dulu, pada dia kecil dulu juga. Yang kata ada yang ketat ni. Bila kita buka tanah sama kebun. Katalah kata hari Vietnam. Kali terbomok semua ni. Ni ada kencing dalam mana ni. Ya, ada yang kecil, ada yang kecil. Hang minta tabir dan satunya ni. Allah. Saya tidak tabir. Patut tenang. Dia kata tabir pada mana? Minta tabir pada ni ada tumpang kencing. Itu tuan-tuan. Itu urapat zaman dulu. Ada di kampung saya sudah ada orang demam dia buat macam mana? Ambil bukit. Dia buat ancok. Buat palu kapal.
Dia kata dia pun lah tu. Bubuk daun, dia buat makau. Lecah tak apa. Dia kata dia tak apa buat dia tu. Dia tak apa. Dia pun panggil ke laut. Takdir Allah Ta'ala orang memang lebih baik lah. Wah itu nak ikan cerita tu. Itu kurakat zaman dulu. Kurakat sekarang ni. Hanya kami saja yang minta oleh takdir. Itu kurakat zaman mana. Kami saja boleh, orang dia semua tak boleh. Jadi bukti tak ada juga. Tekuk fotografi. Nanti kurakat zaman mana. Nanti dia fikir orang ada tanya. Dia kata yang depan dia boleh mereka dia gaji mana? Kalau dia gaji di wilayah, kami pun akan gaji luar wilayah. Dia gaji luar negeri, kami pun akan gaji luar negeri. Asal aku tinggal di daerah Indra yang apa-apa. Jadi apa yang kamu boleh buat, kami pun boleh buat. Sebab itu kita Islam dan tradisi semua berlaki, ya kan? Dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah. Bila hanya Allah itu laki. Kita buat apa pun ada laki. Kita buat tiang, ada laki dia. Ada laki dia. Kita beri laki tiang. Kita nak hidang laki semua, ada laki semua. Ini pun ada laki semua laki. Kita nak kapok kayu. Jangan nak kayu dia anak kita laki, bau kapok. Ini dia kata laki dia. Kami saya, dia boleh buat ini. Ada syirik, ini model. Yang mesti kita tahu dia. Dia. Jangan ada orang masuk kali bulung yang dulu punya saja. Yang baru boleh. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, maka tahu olehmu orang yang berkehendak kemenangan dalam dunia dan kemenangan dalam akhirat. Yang mencari kemenangan dunia dan akhirat. Apa makna kemenangan di dunia? Kemenangan di dunia di pengertian dapat beriman dan beribadat kepada Allah. Dapat kita maknanya tertumpahkan hawa nafsu kita itu kemenangan. Dapat kita menolak ajakan syaitan kemenangan di dunia. Di akhirat kemenangan di akhirat dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan yang hakiki. Jadi kita nak yang ni. Jadi orang yang nak kemenangan akhirat dunia dan akhirat ni, dia kena faham bahawa bagi nafsu yang amarah bisu itu beberapa sifat kejahatan. Apa yang sifatnya amarah bisu kejahatan. Jadi orang tak ada yang berjahat semuanya. Faidah khilal la tufidu bil haq, mungkin nama nahnu muslihun. Kita kata kita jangan buat rosak dan berbumi. Dia kata kami tak muslih. Kita kata bernami salah. Dia kata tak salah. Macam ayat Mustafa Malimah. Kita dia. Kalau orang kita tak jalan kami, orang berbalik tu kami bantuan. Handphone, orang duit, lapor. Bagi terang-terang masuk. 200, 300. Bagi terang-terang. FBI kata bukan masuk. Dia buat benda tak masuk. Tapi Rasulullah itu kemana kita berarti? Bagi terang-terang. Kita kata maksiat, dia kata jauh. Kita kata salah, dia kata jauh. Ini yang berlaku depan kita. Bertemu. Berkawan. Orang. Kita dah sabar supaya tak ketemu. Sampai mendak bagi IC pula pada pendatang masing. Demi nak menang pilihan raya. Kita buat. Kita kata ni kaya. Kita kata orang kayu. Ada yang kacau. Ini yang jadi lagi. Jadi kalau itu kita nak kena ikhlas. Tak bagi betul balik. Jangan untuk wah-wah, lorong. Ini jadi ya, tak ada lah. Kalau kita nak makan telur, boleh kita nak korban. Kalau pecah, boleh telur. Mana dia makan telur, boleh sendiri. Bewak dalam malam boleh. Kita nak makan telur, kena sanggup pecah, boleh telur. So, kita kata apa yang dapat percuma sekarang? Yang dapat percuma. Kita tak guna pun sudah bayar belum dia semua. Kita apa yang belajar guna korban, jadi dia guna korban. Takkan kita nak cara yang motif kita akan berkorban. Tapi dia besar-besar kepentingannya. Kita keluar tu niat kita menyertai makna kata demokrasi ini tujuannya dan raya ni proses kita harap dengan daya proses itu Islam tak laluan. Kalau tak proses itu mau payah kita. Karena Islam ni agama hujjah. Kalau kita beri peluang seluar-luarnya, insya Allah orang kita Islam, orang tak mundi Islam, orang Islam akan menang insya Allah.
Tak nak tujuan dia. Kita tak tujuan kita kerana Islam. Kita tak kerana raya, kita tak tetapi kepada Islam juga. InsyaAllah turunlah. Maya ada 2 rakaat minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mereka tak boleh kita buat ni dapat pahala dari Allah Taala. Jangan terjun dengan maaf dah. Bukan kerana maaf, bukan kerana apa. Kita tidak supaya Islam tidak tak laluan. Dan nak boleh macam Turki tu lah. Tengok Turki. Ya raya. Secara politik kita nak macam tu. Jadi orang yang nak menangan akhirat ni, dia kena sungguh-sungguh lah. Dia kena faham nafsu amal dalam sifat kejahatan yang tak dapat dijaga daripada istihara dia. Kalau dia istihara, dia kena istihara dari sifat kejahatan tu. Jangan kita miliki sifat tu kita buang. Korma, harga, hasad, dengki, itu ini sama. Kenalah kita melihara akan dia nafsu tu daripada sifat kejahatan. Dan menguji akan dia daripadanya daripada sifat kejahatan yang dicuci mursyid. Waktu dia. Yang biar hati dia kosong. Tak dapat kita nak mendampingi Allah Ta'ala. Dosa ni bukan maksiat ni diberatkan ditambah ikat kita. Nak bergerak pun tak boleh. Kalau kita balik rumah tuan-tuan, kita buka Quran, baca Quran, ketika ribu, tak boleh nak baca. Mata kita ni tengok maksiat. Kenapa kita tengok maksiat? Punca nafsu pula. Nafsu suka kepada yang maksiat. Punca dia. Kenapa kaki kita boleh jalan tempat pergi masjid surau? Kaki ni jalan tak maksiat. Sebab itu dia ditambah oleh dosa tadi ni. Sampai kaki tak mampu nak jalan tempat taat kepada Allah tu. Nabi kata Quran Ibn Ayat. Idza lam taqwa ala qiyamil lail wa qiyamin nahar fa'lam anna kamu kemudian. Bila kamu dapati kamu tak kekuatan untuk bangun malam dan kamu tak kekuatan nak berpuasa sunat siang hari, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertantai. Al-kaf balaka afi'atuka yang takat kamu dosa-dosa kamu. Dosa tambah kita boleh berdoa lah tuan-tuan. Punca dosa nafsu tak takut kat Tuhan. Dia tak gentar, tak takut kepada neraka Allah, tak takut kepada dosa, tak takut kepada Allah. Kalau pada satu nafsu tuan-tuan, habis kita. Kita nak didik nafsu kita sampai dia takut kepada Allah. Terus kepada Allah, nak didik dia banyak tu. Maka demikian itu, dengan kita menyucikan hati kita daripada sifat-sifat daripada nafsu yang tak elok ni, engkau sampai kemenangan dalam akhirat selama-lamanya. Bila kita berperang, kita dapat tewaskan nafsu kita ni, barulah kita menang juga. Barulah dapat buat ibadah. Kecelakaan yang boleh besar, dua terbuka bumi tak boleh buat ibadah. Tak boleh baca Al-Quran, tak boleh bangun malam, tak boleh buat sunat, tak boleh buat ibadah kecelakaan, kecelakaan yang besar. Kita tak dapat pertolongan daripada Allah. Dua terbuka bumi ni, apa dibuat kita tak tahu. Ingat, kita datang ke muka bumi ni, kita dihantar sini, nak cari bekal. Kalau malam ni ibarat, kita macam ni, nak tercapai. Nak tercapai, kita tak tahu. Dia kata, tuan-tuan sekalian, kita akan singgah sebuah di satu pulau. Kita singgah, dia kata 2 jam. Lepas 2 jam, kita akan berlayar pulau. Jadi dia boleh turun cari bekal. Tu boleh cari air ke apa semua. Kemudian naik tadi ke kapal ini juga nak jalan. Kata orang-orang ini dalam turun kapal ini macam-macam bedek. Pertolongan pertama, dia turun-turun, dia ambil apa-apa yang takut, ambil air sikit apa semua, dia tak naik ke kapal. Dia dapat pilih ke tempat yang selesa orang tempat dia tu. Ada yang kedua, tuan-tuan, dia bapa dapat di pantai ni, Allah dia sepuluh, dia mandi, dia bangsa, dia apa lah. Ujung-ujungnya dia nak kata begini, pon, sampai kayak lah. Dia pun cepat-cepat lari. Dia sampai lewat. Duduk tepi-tepi itu lah. Tepi. Tak boleh nak duduk orang. Duduk tepi-tepi dia. Yang tengah lagi, orang pun tak nak lah. Allah dia beronok lah. Sumpah ni. Memang sampai wilayah. Dia ada orang yang fikir. Dia pada pulau. Dia tak pergi mana. Mampu dia dah. Kita ni pun macam tu lah tuan-tuan. Ada yang datang sudah ni. Lupa tak. Dia konon dunia ada. Dia lupa yang dia nak mati. Ada juga tu, ujung-ujung baru ingat nak mati. Ada yang maksud dia faham. Dunia ni cari bukan. Nak
buat ibadat banyak-banyak tak balik ke akhirat. Mudah-mudahan kita macam itulah. Cari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Cari bekal. Sebab bekal dialah al-taqwa. Dan dapat hampir kepada Allah Ta'ala. Harus Allah. Yang kita menuntaskan hawa nafsu kita kontrol nafsu ni, lalu kita dapat beribadat, tak boleh dapat hampir kepada Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa Allah tu dapat hampir kepada aku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Hingga aku kasih kepada dia. Amalan yang membawa kita dekat dengan Tuhan bukan amalan sunnah. Bukan amalan fardu. Fardu itu cukup modal ya. Yang nak bawa kita dekat dengan Allah Ta'ala sunnah. Walaupun Tuhan tak ada, tapi kita tahu ni amalan yang bawa dekat kita puluh yang ada sayang ke isteri mana? Ada bila sayang ke isteri kita. Maka tengah hari, maka malam juga itu akan perindu bagi kita diri dia. Yang kita sayang ke isteri mana? Abang ni tadi ni dia jumpa takdir ikut tujuh no. Dia beri berapa? 20. Bentar 10 jadi 20. Habis dia bincang dia dapat 27. Fikir tu beli 10 dia tentang dari 20. Dia yang ada kita rajin tidak ada. Yang sudah kan yang membawa kita hampir dengan Allah Ta'ala. Jadi kita mudah ada. Nafsu dia tak mau. Mula-mula kita ibadat tu dia malas, dia susah. Kita pakok. Jadi kita pakok. Lawan mudah tak. Sampai kita ikat tuan. Kalau betul-betul kita ikhlas, Allah tampak dalam hati kita ni kematikan dalam ibadat. Manis sedap. Bila ada rasa manis, kita tak berdiri. Anak dia kata, "Walladzina naja'adu bina, dan na'biyannahum subulan." Apa sungguh-sungguh dia ada kami tunjuk dia lah. Tuhan nak tunjuk jalan kemudahan itu, kita mula dengan sungguh-sungguh. Sebab Allah kata, takdir ni ada dua. Satu takdir bersyarat, satu takdir tak bersyarat. Takdir tak bersyarat, mati. Fa'idha ada ajaluhum, la yantaqim yata'apan, wala yantaqim. Hari ini mati tak ada syarat. Sampai mata mati. Satu lagi tuan, Allah janji yang Allah Ta'ala nak bagi kita kemudahan buat ibadah. Syaratnya bersungguh-sungguh. Maka kita start apa? Start injil batu semen tu. Mula-mula susah tu. Kadang-kadang 3-4 kali tak hidup. Dan dia hidup, dia tak akan gila. Orang tu kan tak hidup. Pokok. Dia pijak dia ke dalam tak. Sampai lagi sekali. 1-3 kali kita berhenti bertajak. Dan dia hidup, ayo mati. Kita pun itu sungguh-sungguh buat ibadat. Fakta diri kita. Sampai kita tidak keluarga kita tegak, mandi belajar, kita tak berdiri yang ibadat. Kita rindu kepada malam. Rindu kepada kitab Allah Al-Quran. Kita tak sebut nama Allah, tak boleh hidup. Kita nak sebut nama Allah. Di mana kita sebut nama Allah. Orang yang iman kuat betul-betul dia berjihad di dalam Allah Ta'ala. Dengar bintang Quran, kaki dia tahu. Bukan kita tak lari, kita tak pergi. Saya ada pengalaman dalam kata duduk di kentangan suci. Tahun 90. Masa tu pilihan raya. Buka TV, tengok tentang TV pilihan raya. Kita tak selalu bila musim pilihan raya. Kita jadi jalur, kita ceramah. Tak. Lepas tu main pilihan raya belum, kita sudah tahanan. Ketak lagi. Tak itu. Malam tu tetap pilihan raya. Orang semua lena. Saya dengar ceramah. Dia bersama di dua kentangan tu ada macam tak itu. Orang jelas dengar. Maksud pada Allah kita pergi balik. Allah tengok aku betul. Pagi besok terus dulu pagi. Kita ketuk semua dulu. Menggali dia bagi kita orang ni bagi menggali semua pagi. Apa kata yang tak? Apa mal dia aku nak ceramah. Saya ni apa dia. Dari tu orang kita kalau dengar tentang orang itu lagi itu dalam tanah. Ada hati kita yang hidup dia tak hidup. Ada para sahabat tuan sekalian menyanyi. Kita buka surah Taubah ayat terakhir. Insya Allah ada kata tapi itu
dengan dapu. Maka kata dia kena fikir itu pasal dengan air mata. Dia pun nak imbang Nabi, ya Rasulullah. Nak kita tabuk ni jauh. Bukan begini mesti ada kegerahan. Nak kata betul tak ada dia. Tak ada kegerahan, tak ada dia. Nak cari budaya. Nak beli budaya. Jadi minta pada dia Rasulullah. Dulu nak kami ini kami nak diperang. Kami tak mampu nak bawa bekal. Bekal tak ada, beli tak ada. Nabi kata aku pun ada cukup dia bekalan untuk aku. Jadi bila Nabi tentang tak dapat bagi mereka bekalan. Mereka edah dengan benda Nabi masak. Pipi mereka. Masak air mata. Kerana apa? Kerana tak dapat pergi perang. Tak dapat pergi perang sebenarnya. Kita kena pergi daripada akhir. Oh, sudah jihad Tuhan lagi. Macam-macam jihad untuk mereka. Tak pergi perang sebenarnya tuan. Oh, dia hebat. Tuhan bagi pada mereka itu. Orang nafsu yang sudah dapat ditunjukkan. Ini yang saya kritikan hati kita ni. Jadi bertemu orang kedua itu. Golongan yang bercicuk tanah tadi, macam masyarakat tadi, golongan yang baik. Ada golongan minum awak, bercuti, berzina, ada daging-daging. Maka kata yang elok itu makan daging busuk. Ini ada isteri yang halal, kita ikut bacaan. Macam-macam yang tertimbul, macam-macam. Dua-dua ni bertemu. Dua-dua ni umat dari mana? Minum awak pun umat Muhammad. Berjudi pun umat Muhammad. Yang nak ajak mereka baik kafir. Umat Muhammad juga. Dua-dua ni bertemu sampai kiamat. Kita tak boleh boleh berkeli sama-sama kita. Yang kita bulan munafik tu. Fa'idah kira lahum la tufsidu fil ardh. Qalu innama nahnu muslihun. Bila kamu kata kepada mereka, jangan buat bodoh atas muka bumi. Dia katakan buat muslih. Dia buat elok. Yang dia buat ni elok tak mereka. Islam kami kata dunia pun kabur. Dunia kabur, bini dia tak ada dulu. Apa betul tu? Islam dia. Dunia kabur, bini dia tak ada dulu. Oh, boleh. Tuan-tuan, bertemu. Sebab tu kita jangan bimbang. Orang kata apa dia bimbang. Oh, apa? Saya pinjam kata-kata Pak Nasir. Pak Nasir kata orang, dia kata tak semestinya yang tenang itu baik. Yang tak semestinya yang gelora itu buruk. Fa'asa an-tukrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an-tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang kata Allah Ta'ala yang kamu benci itu baik untuk kamu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Kamu benci kalau tak suka perang. Tapi perang itu maknanya baik untuk kamu. Perang itu baik. Itu yang pada saya kata kadang-kadang pada saya kata yang tenang itu bukan tak tentu dari baik. Kadang-kadang yang bergelora belum tentu baik. Dia kata seperti tenangnya air limbah. Kami utama pakai air apa? Kau ayat. Orang kampung dia ada nakuk tu. Dia takut dia mahu pergi air itu takut atau kami air limbah. Air ni tenang tak? Tak perlu kalau tu. Minum tengok. Dah berapa? Dia tenang dalam buat mafiat. Pada zaman Nabi ni tenang. Jom kita minum apa? Jom. Tuang aku tuang tahan. Ambil kebaikan tuang. Mengamal bulan. Ambil aku bulan. Betul-betul minum apa? Jom kita sembah sokong. Jom. Maknanya. Kalau tak, aku ni petang ni masa nak bunuh anak aku. Nak bunuh anak aku tu. Boleh tak? Kita betul-betul. Keluar bawa skop. Bawa kulit. Betul-betul bunuh anak. Betul-betul berjudi. Betul tak? Kita tengok orang berjudi dia dah belum. Berkali dia pun. Kita tengok berkali. Tak potong lain tu. Lepas tu orang. Lepas tu orang. Lepas tu berkali itu yang belakang kata apa? Hei! Lepas. Itu yang berkata. Tapi datang. Ada baik. Benar kata saya berjaya. Dia. Kami dah tahu. Tak pernah dia nak mula. Duduk. Tenang. Berjudi. Tenang dalam maksud. Kadang-kadang makna dia kata, ada pula gelora. Hari pun boleh duduk. Kalau minum, ambil pilihan nak minum, juga berani. Tapi jangan takut gelora. Jangan takut. Biasalah. Nabi harus gelora. Wujud ada alat yang elok. Kalau Nabi pertama gelora, dia pilih. Yang lama juga. Tapi ya.
Kata yang lama juga, ya. Kita sanggup rumah. Boleh tak? Ini langsung tak mau ubah langsung, tak pakai yang lama juga. Bilang. Jadi kita kena sanggup menunjukkan hati kita semua ni. Dan dapat hampir kepada Allah Ta'ala. Bila kita dah cuci, berjaya menyucikan hati kita, kalau kita akan rumah semua, cuci nafsu kita, baru dapat hampir kepada Allah. Betul itu, jadi aktifan pengajaran, kita nak semayang, kita bersuci. Kita nak baca Quran, kita suci. Nak kerja haji umrah, kita suci. Artinya apa-apa ibadat, kita nak mendekatkan diri dengan Allah, kita bersuci. Apakala kita nak masuk mengajar Allah, kita suci. Dia berkata kita kebetulan. Bahkan hati ini dia sebut Al-Quran lebih utama kita jaga tentang lahir. Sebab hati ini tempat kirikkan Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok muka kamu, yang Allah tengok hati kamu. Kalau muka tempat kirikkan manusia pun kita punya bersoleh, masih bagi bodoh sisi batu muka kabul lagi. Pada muka kita orang nak tengok. Macam mana hati tetap kirikkan Allah? Selekeh dengan macam-macam penyakit. Nak suci dia. Baru dia. Baru kita dapat mengajar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat mengambilkan diri dengan Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala. Dan semuanya telah kita ketahui dengan barang yang dahulu sebut iaitu secara umumnya. Al-Ghazali yang sebut sebelum ini. Tangan tuan mampu, kemudian bagaimana kita naik, kita jadi sampai lawak, sampai mulima, sampai kemahiran. Sedikit-sedikit yang belum kita baca. Nafsu ni, dia akan perincikan lagi lah insyaAllah. Dia sebut secara umum dia dulu ni. Dan kata Syekh Awaliyur Rahman, Sayyid Syekh Muhammad Az-Zamani rahimahullah ta'ala. Ini Syekh Muhammad bawa datang perkataan untuk guru dia. Guru Syekh Muhammad ni namanya iaitu Syekh Muhammad Az-Zamani. Az-Zamani ini jadi sebuah tarekat Zamaniyah. Yang dibawa oleh Syekh Muhammad ni rahimahullah ta'ala. Dan kitabnya bernama Tuhatul Ilahiyah. Pembukaan ketuhanan fi suluki tariqatil muqarrabin. Pada jalan tarikat yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Al-akhyar alladhina sayyi'atuhum hasanatun indal Allah mustabilin lidzalika bil kitab wa sunnah. Yang mana disebut bahawasanya tak dapat tidaklah dia kata. Apa kata Syekh ni dan kitab dia Tuhatul Ilahiyah ni, dia kata i'lam, ketahui olehmu ayyuhal murid, wahai murid al-muwaffir as-sa'id. Dia kata kita olehmu murid ni bahasa Arab, tapi dah jadi bahasa Melayu. Murid ni muridun, orang yang berkendak mana kata kebenaran akhirat. I'lam ayyuhal murid, ketahui oleh kamu wahai dia kata murid al-muwaffir as-sa'id, yang akan akan berkendak kepada jalan yang sahih, yang berjalan kepada jalan kebahagiaan. Anal qauma ajma'u, semuanya kaum sufi itu telah berhimpun ala annal mujahadah, di atas semuanya mujahadah itu la budda minha, tak dapat tidak daripadanya fi suluki tariqatil muqarrabin. Pada jalan mana kata tarikat yang membawa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sufi yang berdahulu sepakat mereka ini menyatakan bahawasanya kalau kita betul-betul berhajat nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, tak dapat tidak, kita perlu mujahadah. Mujahadah lawan nafsu itu mesti. Mesti kita bermujahadah. Allah Ta'ala sebut apa? Inna wa la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah nasib orang tu kau tu, melainkan kau tu kamu ubah nafsu dia. Kita kena bersedia mengubah awal nafsu kita. Kita tengok nafsu kita ni tak ubah buat ibadat, kita kena faham. Kita kena sebut-sebut awal dia. Jangan ikut cakap dia. Kita tengok
satu ni kita tukar. Kalau yang setia. Tak setia. Minjam. Makannya tunggu makan ham. Ini banyak jam. Ada apa aja pun tahu. Ada haji. Hampir masa 3-4 jam. Umur kita kurang makin kurang. Kita buat macam ini satu. Buat kerja setia. Tak ada kerja yang memberi manfaat. Kita ni kebetulan kalau umur macam saya 60 lah atas saya. Kita ni kalau main bola ni kira injury time lah. Masa kecederaan. Kira referee tak boleh buat apa. Referee dah tiup whistle. Dia dah tiup bukti lagi. Referee dah tiup whistle lagi. Nak bukti lagi. Dalam no ni tak bergerak. Taubat dah. Kedua pagi. Nak mati lagi. Saya abang terang-terang lah tuan-tuan. Cari surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Hari di mana Allah akan memanggil semua manusia menghadap Tuhannya biimamihim dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau kita duduk dalam pas, kita menghadap Allah dengan Tuhun Aziz, Dr. Harun dia, Tuhun Yati. Apa tu lah tu? Menghadap dengan Najib. Apa mampu yang aku tak tahu. Sebelah dia semua Allah. Apa yang aku tak tahu. Aku tak mahu. Mana baik? Takdirlah mati malam ni. Kita duduk jadi ahli UMNO. Allah kata lah. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Hari di mana kami akan panggil semua manusia menghadap kami dengan pemimpin-pemimpin mereka. Aku tak mahu ni, kita takut. Apa berani buat? Tak mahulah, tak mahu. Kena menghadapkan Tuhun Aziz, Wajah Aziz, tak pasti tunggu lama lah. Ini ulama, insyaAllah. Jadi orang yang berkendak kebahagiaan. Faham oleh elok, annal qawma ajma'u. Sesungguhnya kaum, ulama-ulama sufi semua telah berhimpun, bersepakat. Ala annal mujahadata, sesungguhnya mujahadah itu la budda minha, tak dapat tidak daripada. Kalau kita betul-betul nak buat ibadah, kita kena sanggup bermujahadah. Kalau tak sanggup pecah karunya, mana tak dapat karunya? Kita lagi macam fikir Allah aku ni, Allah. Ya Allah, aku ni tahajud tak pernah bangkit dari sini. Ya Allah. Kita kena mujahadah, buat semua-semua. Antara caranya, kita banyak guna Khairullah. Guna Khairullah ni, dia kau buka 10 Zohor tu, sejam belum tu, kita tidur. Memang jam lah. Jadi nak makan malam. Lepas tu yang keduanya, kita kurangkan makan. Jangan banyak dengan makan. Banyak makan, dia sebab mengantuk. Yang ketiganya, pasang jam rutin. Pasang jam, janganlah. Kita pasang bukit 2. Bukit 2 tu jangan. Kita pasang bukit 4 setengah atau bukit 5. Tak apa. Dekat awal ni. Dengan syarat. Jam tu jangan buka dekat-dekat. Dekat di kepala ni. Nampak jam-jam yang kita tidur. Ajak jauh sikit. Seperti itu. Hari bola-bola dia memang payah. Hari kedua pun payah. Kalau kita sampai dah seminggu. Kita memang elok kan. Sampai sebulan tak payah pakai jam rutin. Dia bangkit sendiri. Itu cara. Yang keduanya, kamu pakai jam rutin, kita baca surah Kahfi yang terakhir tu. Pamankan hajul Arabi banyak amal salih oleh syirik ibadah. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Habis surah Kahfi. Jadi tuan-tuan nak tidur tu niat nak masuk bawah. Kata aku nak pakai ukir 4 setengah. Terjaga, jangan lena balik. Lena balik lepas subuh tu. Jaga, maghrib tu. Maghrib tu. Yang nombor 3 ni tak berani lah. Jadi si hukum ni sudah 5,000 feet. Dia kata kat saya, Ustaz, kalau Ustaz nak bangkit, Ustaz pesan kat pantai. Weh, pantai kalau aku ukir 4. Aku tak mau. Dari pantai pulih, malam mampu. Yang 2 tadi faham. Boleh pakai. Pantai ni bertambah. Tak lagi pantai ke aku apa pula kerak utara. Kena pun dia ada, kena tunggu-tunggu insyaAllah. Kurangkan makan. Makan dengan banyak. Sebab dalam kitab, saya usah dikiri kita akan jumpa nanti. Orang yang kurang makan ni, mata hati dia
Allah bagi terang mata hati. Orang yang banyak makan ni, maka boleh menyebabkan mana kata, ini tak lagi saya diumumkan di luar tu ada pakai baju putih. Bukan baju putih. Kita nak pakai tu tak bisa dah. Tapi pandai-pandai lah. Ini berat-berat pakai dia. Tak ada baju ni dekat. Tak terkecil orang kita ni pun. Dia dipakai apa-apa tak tunjuk dengan. Tak ada baju dia boleh lok-lok. Tapi saya pakai buat apa tu tu. Bolehlah untuk orang pun kalau kata apa-apa harga dah. Harga 17, 15. Oh, di Perak 17. 15. Tak beli. Tak pakai ni. Dia berapa orang dia kena pegang polis ni. Dia bukan gemuk pun. Adik saya polis. Kecil dia. Tapi mereka terlalu uniform dia tapi merah. Dia tempat dua tu. Kita pun kita semua pakai baju. Dia warna apa ni? Kuning. Oh, kuning. Oh, tu. Ini pakai baju Amerika. Tak dapat takut. Pakai baju Mesir. Di luar ada dia ni, kalau ada 15 ringgit selai. Ikut saya lah, no? Jangan pula orang kecil pakai baju besar. Ikut saya dia. Ya. Jadi kata Tuhan rahimahullah, ulama semua berimpun sepakat bahawasanya wajiblah tarapan kita ni bermujahadah. Dalam kita nak buat ibadah ni kita terpaksa bermujahadah. Sebab tuan-tuan sekalian, musuh kita ada dua. Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan. Dua ni dia pun berpakat kancing. Dua-dua ni. Jadi kita kena lawan. Syaitan kena lawan, nafsu pun kena lawan. InsyaAllah. Tapi kita ni pula, kita ada akal. Yang bantu akal pula malaikat. Malaikat yang bantu. Bertempur dah ni. InsyaAllah. Tak dapat tidak. Fi suluk tariqatil muqarrabin. Yang mana makna kata pada jalan tariqat, makna jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Untuk menghampirkan diri dengan Allah, terpaksa kita bermujahadah. Faiza ta'alaka ibadi anni fa'idni kharif. Bila hamba-Ku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, beritahu mereka, fa'idni kharif. Kami dekat dengan mereka. Nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Kami hampir kepada mereka itu lebih hampir pada orang leher. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kami bersama-sama mereka di mana mereka berada. Jadi kita tuan hampir dengan Allah Taala, jalan dia dengan mujahadah. Sanggup bermujahadah. Bangun malam kena mujahadah, nak puasa sunat kena mujahadah, nak baca Quran kena mujahadah, nak berzikir kena mujahadah, nak berjuang lagi kena mujahadah. Tidak. Bukan dapat dengan mudah dah. Sehinggalah tuan-tuan sampai ke peringkat Allah sayang kepada kita, Allah tampak kemanisan kelagasan dalam ibadat. Masa tu tak perlu lagi mujahadah. Dia sendiri bangkit. Dia rindu kepada ibadat sebab dia dah rasa manis, dia sedap ibadat itu. Al-akhyar allazina nasayyi'atuhum hasanatun indal abrar. Yang mana telah memilihlah mereka. Memilihlah mereka itu makna kata daripada kejahatan itu kebaikan. Maka mujahadah adalah menolak kejahatan untuk mendapatkan kebaikan. Indal abrari mustaqilin lidzalika ketika dua sunnah. Yang mana tuan-tuan, kadang-kadang kebaikan dan kejahatan ini tuan-tuan dia berbeza-beza. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, bagi kita ni yang halal itu kira okey dah kan? Kita orang awam, kita makan yang halal, tolak yang haram. Bagi orang-orang yang muqarrabin, tak cukup yang halal itu, tak cukup tadi. Dia ambil yang halal itu sekadar perlu saja. Kalau ambil yang halal dengan jalan udul, berlebih-lebihan, bagi orang-orang yang hampir dengan Allah dikatakan jahat. Berlandaskan pada hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebut, innama yusamman muttaqina lillahi ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Yang dikatakan orang-orang yang bertakwa itu kata Nabi, iaitu mereka itu orang yang bertakwa itu muttaqin. Mereka ini berjaga-jaga, berhati-hati. Lillahi ma la ba'sa bihi,
Mereka meninggalkan perkara yang tak mendatangkan mudarat. Apa tak mudarat? Halal. Yang halal itu dia tinggal. Dia ambil sekadar perlu dia. Amma bihi hadaran, amma bihi ba'dun, karena takut jatuh kepada yang mendatangkan mudarat. Macam ni tuan. Walaupun halal, tapi kerana untuk biasa, tuan ambil yang halal dengan jalan bermewah-mewah. Bersedap-sedap, berlazat-lazat. Bukan dengan tujuan untuk buat ibadat kepada Allah. Maka akhirnya tuan-tuan sekalian, takut jatuh satu hari, kita tak dapat yang halal. Boleh kalau kita dah biasa berlazat-lazat ni, tak dapat yang halal, yang haram pun kita tak boleh. Tapi kalau kita dah biasa ambil yang halal sikit sangat, insya-Allah kita pelihara daripada aluba, daripada pomok dan sebagainya. Itu makna takwa. Bagi mereka tu, kita ni makan yang halal, okey dah lah. Mereka tu masih tak kenal lagi kita. Sebab dia ambil lebih, dia kenal. Sehingga sampai tu pencak tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok kita ni Hazul Hafidin, diceritakan mereka-mereka ini, bila dia makan, dia bercakap dengan makanan tu. Ambil makanan. Kalau aku tak makan kamu ni, perut sakit nak buat ibadat macam mana? Kalau bukan kerana ibadat kepada Allah, aku tak makan, hantar orang faham tak? Baru dia makan. Bukan makan dia rasa macam mana? Oh sakit lagi, perut dia tak kuat lagi. Makan lagi, cakap lagi. 5 kali cakap. Maka dah okey, dia berhenti. Kita tak payah lah macam tu. Tidak kata dia buat lebih ajar. Duduk cakap dengan diri. Memajailah kita tinggal di hati itu, kita agak banyak-banyak kita nak makan. Sepadan ini untuk menghilangkan apa? Untuk memulihkan ibadat. Secara istimewa sekali pun tak boleh kita makan. Ini ada mati makan kerana nak buat ibadat. Jangan kita makan kerana berlazat-lazat, bersedap-sedap. Kerana orang yang mencari kelazatan dunia, jangan mimpi nak dapat kelazatan ibadat. Dia tak akan dapat. Orang nak dapat kemanisan dunia, kemanisan akhirat, dengan dapat kemanisan dunia, dia kalah. Dia tak akan dapat. Pada dunia dan akhirat ni, dua yang bertentangan. Kita mengadap matahari naik, kita belakangkan matahari jatuh. Kita mengadap maghrib, membelakangkan maghrib. Kita mengadap dunia, kita belakangkan akhirat. Baik, itu sahabat-sahabat, dan tuan baca kita selalu tadi ini nanti, tuan akan jumpa. Yang mana mereka tuan makan, ada yang makan paling leceh, sahabat makan, cari kali. Nanti dia cakap cara mujahadah. Mujahadah pertama, kurang saya makan. Paling hebat sahabat makan, cari sekali. Ada yang makan 2 hari sekali, ada makan 3 hari sekali. Oh, dia makan sekali banyak dah. Tengah mood ni tuan-tuan. Tengah mood ni lebih kurang 3 hari sekali. Tengah mood. Satu mood, kata dia satu gantang, dia ada 4 mood. Cukup Baghdad. Satu gantang, 3 kaki, 12 kali. Saya kata 4 kaki. Mana satu mood, 1 kaki. 1 kaki dalam mati sebenarnya. Para sahabat makan, sekali makan setengah mood, 3 mati sebenarnya. Tapi makan 3 mati sebenarnya. Kita makan sebagai mana? Berapa kilo lah? Oh, kuat. Oh, Allah. Tak mudah ada mereka itu. Dan itu kita, kalau kita tak mampu pun tak apa. Tapi jangan makan juga mereka bersedap-sedap. Makan mana nak makan banyak tak apa lah. Termasuklah kenderaan kita, rumah kita, pakaian kita, semua macam tu lah. Kalau saya dengan kereta dia, dia cakap kan. Dia start enjin. Enjin jalan elok kan. Dia kata, ni saya buat elok. Dulu stop pada, untuk makan. Stop. Dia kata panggil stop, dia tekan minyak, dia kata, ya. Kalau aku tak pakai hari ni, ya. Ni, kan, kita nak bergerak pantai. Pergerakan kita tu pantai. Kan, tadi dari Perak. Malam tadi saya ada selama Islam Mi'raj di Masjid Sungai Buruh. Dan sekarang, lari balik saya ada hal. Saya bertanam naik balik ni. Itu pagi saya, itu tengah hari saya ada dekat meja, lepas itu kita lari ke belakang perahu ni. Dan kena ada lagi tu. Jadi hari-hari ni bergerak. Nak jalan kaki pun aku larat. Lepas tu nak tanggung hijab pula. Hijab, berapa apa yang aku. Ini tak pakai ni kerana tak dapat. Kalau bukan kerana perjuangan Islam, aku tak pakai hang ni, hang faham tak? Saya tekan minyak, dia kata, ya. Bang, batuk ya. Dah hilang
letakkan di hati itu. Kita guna kenderaan dengan tujuan bertegak belajar. Walhamdulillah. Karena semata-mata kerana agama Allah, kerana perjuangan Islam. Kerana Allah untuk kita siapkan kenderaan kita. Fa'idullahu ma taqaftum min huwa wa ribatul khair. Rasul dalam persiapan untuk berperang daripada kuda-kuda yang pertama. Jadi kalau saya mengajak naik kuda tetap begitu. Dia ada kuda. Ganti kereta. Boleh tak apa. Kerana ibadah tak apa. Yang buat kanan ni. Jadi ada tuan tengok akal. Kan? Kadang-kadang bagi kita ni tuan-tuan kita rasa elok lah. Tapi ada orang yang tinggi lagi dia nampak kita tak elok. Baik untuk kita bagi macam hati lagi tak elok. Dia. Lalu dia kata, allazina sayyi'atuhum hasanatun indal abrar. Yang mana kadang-kadang menghadapi kejahatan. Apa kejahatan? Apa kepada sisi mereka tu kebaikan bagi kita. Mustaqillina lidzalika bil kitab wa sunnah. Yang mana semua ni berdalil dalam kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada satu gelar yang bagi dalam istilah ulama tasawuf ihtiyat. Ihtiyat itu kan alomok. Tomok ni ada dua. Satu tomok yang dicelak oleh syarak. Satu tomok yang dipuji oleh syarak. Yang dicelak tomok dengan dunia. Ni ulama tu yang syariah celak. Bila kita tomok orang belas, maka kita akan tak ambil macam benda orang, ambil orang tak betul dan sebagainya. Satu lagi tomok yang dipuji. Tomok kepada akhirat. Kita tomok nak baca Quran. Nak baca lebih. Tapi lebih. Ada agak Nabi sebelah mereka baca Quran tadi malam ada 30 juz. Imam Syafi'i dia ketika ada ukuf di Arafah 30 juz habis. 30 juz. Baca Quran, baca Quran. Ada yang sahabat semayang tadi malam 1000 rakaat. Punya kuat dia tomok dalam ibadat. Tomok ibadat tak apa. Jangan tomok dengan dunia. Kita tomok dengan ibadat. Kita berebut nak dapatkan syurga. Siapa pun tak marah pada kita. Siapa nak marah pada kita? Ada orang tinggi. Dia seorang boleh pakai tahu. Kita ada pernah marah. Dia orang tahu. Tadi aku tengok dia derma sampai 100. Kamu buat ada orang tu. Dia tak. Berebut tak akhirat ni orang tak marah. Sebab syurga ni luar. Yang carinya sedikit. Siapa tak tinggi? Tapi berebut dunia tapi berebut apa ya Allah. Tokok apa pun tokok. Oleh itu bagi mereka ambil jalan ikhtiar, jalan halus. Artinya kata Muhammad rahimahullah ta'ala ketahui olehmu hai segala murid yang diberi taufik, yang berkehendak kemenangan dalam dunia dan akhirat, bahwasanya qaufan sufi muafakat yang mereka itu atas bahawasanya mujahadah. Ada sufi semua akan kita kena mujahadah. Kena. Jadi macam ustaz, untuk guru semua ni dia macam doktor lah, cerita aja. Ni sakit ni. Kena makan ubat ni. Tapi makan kita kena makan semua hilang. Tak ada pula orang tuang mulut kita. Itulah kita ni. Ni cerita saja begitu ni. Yang nak buatnya kita. Apa jalannya? Jalan mujahadah. Yakni memerangi akan nafsu ammaratun bisu. Dan melawan akan nafsu itu. Tak dapat jaga daripadanya dalam menjalani jalan orang yang muharrabi. Bila orang yang ikut jalan ni, dia tak dapat tidak, dia mesti bermujahadah, bersungguh-sungguh. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita mula-mula puasa sunat lah, orang makan, kita tak makan, kita puasa. Orang makan yang dulu. Tapi lepas puasa, lepas berbulan-bulan, tak payah tak makan pergi banyak berlawan. Sebab kita dah bangli dia orang kena. Jadi biasa lah, tak ada masalah. Begitulah. Kalau kita mula-mula bangun malam, memang menentu. Tapi dah berbulan-bulan kita bangkit malam, tak menentu dah. Kita konok pula. Ya. Baca orang mengaji Quran, mula-mula dia masuk mana sakit. Tapi 8 jam baca Quran tu. Kita nak baca 15 minit pun boleh. Dia 8 jam. Dengan sabaknya lagi, manggilnya lagi, sakinya lagi. Tak senang. Dia nak baca yang baru hafal, yang lama hafal. Dia rasa 8 jam tak riuk.
Kita try berjalan panjang juga, tak berjalan. Tapi dia ada dalam. Dia tak boleh. Dia cuti pun dia balik musim umi dia baca Quran. Dia belajar dengan Quran. Kan? Dia ponoklah dengan Quran. Jadi mereka-mereka ni yang menjalani jalan muharabin. Yang khiyar, yang akhyar, yang dipilih. Yang adalah kejahatan mereka itu kebalikan pada orang yang abrar. Abrar ni pure. Orang yang buat kebalikan macam kita ni lah. Lagi orang-orang makna kata orang-orang yang akhyar ni, orang yang makna kata yang rapat dengan Allah Ta'ala. Dari kita ni masih tak kena lagi. Yang kita kata kita buat elok lah, dia kata banyak tak kena. Kita kata tadi hari tahunnya ni dah bagi mereka banyak lagi yang tak kena, tak elok lagi yang kita ni. Lihat. Padahal mengambil dalil mereka itu bagi yang dikait dengan kitab yang di Al-Quran, yang sunnah, yang di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan-jalan mereka ini bukan macam mereka, tapi jalan mereka ini mereka ada pada hujjah. Bukan mereka lah. Mereka tak reka. Ada sandaran-sandaran. Firman Allah Ta'ala yang kata jalan mujahadah tu, firman Allah walladzina jahadu, surah Al-Ankabut tu. Tengok ayat 69. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Artinya bermula mereka yang memerangi dan melawat akan nafsunya dalam menjalankan jalan yang menyampai kepada aku, niscaya aku tunjuk akan mereka akan jalan yang menyampai kepada makrifat akan aku. Dan berjanji, maka kalau kamu sungguh ikut jalan aku ni, aku berjanji akan tunjuk jalan untuk sampai kepada aku. Jadi betul-betul yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, kita bermujahadah. Allah berjanji, kalau kamu bermujahadah, kamu sungguh-sungguh memerangi hawa nafsu kamu, aku akan tarik kamu dekat dengan aku. Jadi kita betul-betul mau dekat dengan Allah Ta'ala, marilah kita sungguh-sungguh bermujahadah. Mula ni dah ada bulan takbah dari kita buat puasa sunnah. InsyaAllah, apa kerjaan puasa tuan? Kelebihannya tuan, yang pertamanya mudah atau malam. Paling tidaknya kita bangun sahur, kita boleh makin tahajud insyaAllah. Kita boleh buat ibadah mudah, baca Al-Quran. Tambah malam Ramadan, lagi mudah. Sebab bulan Ramadan pula syaitan kena tambah, kena rantai. Memang syaitan kena rantai. Tapi kadang-kadang syaitan itu terlebih juga, dia kerja lepas juga. Yang tu syaitan harap jada. Dia kerja lepas. Tapi sebenarnya syaitan kena rantai. Yang pertolongan Allah. Sebab itu kita mari kita berjahat. Kita nak apa? Nak baca Al-Quran. Syaitan tak bagi. Baca itu juga. Apa baca juga. Tapi itu juga kita nak datang bayang bersama. Syaitan tak bagi. Nafsu tak mau. Maafin pakar juga. Maka Allah berjanji, walladzina jahadu bina la nahdiyannahum subulana. Siapa semua di jalan kami tunjuk jalan baginya insya-Allah. Jadi jangan lupa tuan-tuan, milad hari bulan 7. Pakat turun ramai-ramai insya-Allah. Kita tak mahu dulu mentebak. Kita nak hak kita berjaya. Rakyat Malaysia tidak raya yang adil. Dengan tipu-tipu. Tak ada elok insya-Allah. Turun elok insya-Allah. Jangan takut. Karena tuan-tuan loya pun balik nak bela juga. Masih kuat. Sampai loya gerakkan pun nak tolong tak. Pasti gerakkan dia macam loya dia. Loya dia nak bela. Dia nak memantau tengok macam mana tuan-tuan. Jangan timbanglah tuan-tuan. Betul-betul macam ini timbang. Turunlah ramai-ramai insya-Allah. Betul-betul tuan-tuan. Kita nak turun pagi itu, masya-Allah. Mayang ajak 2 rakaat, mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian tu kemudian Allah bantu kita. Kemudian kita berzikir. Antara lirik-lirik yang elok dibaca, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ini nama Tuhan. Ya Zal Jalal wal Ikram ni kebanyakan abad dan perang dia baca Ya Zal Jalal wal Ikram. Panggil nama Tuhan yang berjalal, yang memiliki kehebatan, keagungan dan kemuliaan. Sebut nama Allah insya-Allah. Bila kita baca tu, kita tak takut nak lepas. Kalau tampak berhati tuan, pasal berani. Dia berani ni bukan kata mana kita pasal berani, dia tak berani. Dia kena turun ni. Betul abang-abang insya-Allah. Doa kepada Allah. Betulkan ni hati insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan semua turun, barulah tuan-tuan
Tapi menembak. Masa tembak tapi dia tidak jauh. Kalau kata Allah ramai insya-Allah. Malam ni dia hasut tuan-tuan pada pi. Dia hasut tuan-tuan. Dia tak boleh tak dia. Pada pi tu saja ada insya-Allah. Itulah pasti. Jadi malam ni ada orang jualan ikan biasa. Jadi ada bawa ikan dalam pun ada. Tapi semua dah pasal harga. Harga saya biasa ke 20. Tapi botol itu ada masalah. Kita dapatkan botol biasa tu. Jadi saya dapatkan botol ni sebenarnya di Bukit Bertajam. Dapat nama di Bukit Minyak. Kaki industri apa kecil dan sederhana ni. Jadi orang tak kira kita lah. Jadi botol besar sikit pada botol yang biasa guna tu. Jadi kalau kita bubur 200 gram itu tak benar tak jadi. Jadi atau bubur 250. Bayar dia nampak. Ada botol besar tu. Bukan, kalau tengok apa nak buat tak sobek. Pasal sikit. Jadi, dia kuah rasa 50 gram. Selalunya kalau 200 gram berboleh. 250 gram, 250 gram. Bukan dia harga dah. Jadi, kalau tak pernah dia, saya tak pernah apa-apa. Pasal faham tu lebih. Kita dah kita faham tu. Hajilah dia beritahu, Allah Alam. Allah Alam Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتفقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. واسق اللهم راقصتها وعزيزتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يقبل شرها سرها الطيب في منبك وجميل التوكل على الوحي بمعرفتك نعم الشهادة بفضلك إنك نعم المولى والنصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير الله.